A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara yang berhormat Tuan Khairul kita. Terima kasih banyak atas kesibukan itu, dia datang juga pada malam ini, kan? Terima kasih banyak. Dalam banyak-banyak orang bila mengajak saya ceramah, yang paling saya tak boleh tolak dia orang. Ayah cerita kan, tak berlupa dah, tak risau dah tadi, ambil lagi malam ni. Itu juga tuan pengurusi surau, tuan imam, barisan jawatkuasa. Begitu juga pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur mana-mana malam ni kita dapat bersama, walaupun dalam suasana yang tengah beriyo benar lah ni, beriyo benar dengan jamuan rumah terkubak kan, open house kan, rumah terkubak tu tak ada lagu lain. Ada orang tu bila saya tanya dah habis puasa 6 belum? Dah ada tahun lepas tu. Tahun ni belum habis lagi. Saya pun tadi dah berjalan buku puasa dalam kereta tadi. Saya pun ambil tahun ni, makan juga joy kan. Tapi itulah namanya macam mana selera tengah ada makan. Dan begitu juga sekarang ni budaya masyarakat Malaysia. Saya target dah habis Syawal pun masih ada orang ambil jamuan raya ni. Tahun ni nampak cara macam-macam yang polis kan. Orang kita ni baru ni marah kan. Sebelum raya marah sebab apa? Takkanlah kita raya hari Selasa, Brunei hari Isnin, Indonesia hari Isnin, kita pula hari Selasa. Marah. Sekali umum raya Isnin pun marah kan, tak sampai siap lah, itulah, inilah, tak kajut lah, itulah. Siapa suruh? Marin kita dah macam dah tak peduli dah dengan pengumuman. Dulu kan malam tu dah berdoa menunggu pengumuman tu. Besok ke lusa macam tu lah. Siapa suruh ambil prepare kan. Kenapa tak sambung dengan kalender kudo? Dah marah ada kalender kudo tu. Jadi mana itu pengajaran nak beritahu manusia hanya boleh mengira, manusia hanya boleh, orang kata berdasarkan kepakaran manusia yang terbatas itu, tapi Allah juga yang maha berkuasa menentukan. Jadi kena terima. Dan alhamdulillah hari ini tajuk yang kita bincangkan malam ni adalah tentang kejiranan. Kan realiti manusia pada hari ini, dia tak boleh lagi daripada berinteraksi antara satu sama lain. Termasuklah dalam hal jiran. Ada istilah untuk jiran ni, koro sumbang, ada istilah kan, tak boleh bawa bincang, itu istilah jiran. Kadang-kadang bergaduh. Saya masuk bekerja melayan naduan-naduan orang ni, Allah. Jiran saya ni dia bolak etik serama je. Bukan etik serama, ayam serama pun etik serama. Ayam serama dia kata, sehingga mendatangkan kacau ganggu je. Kita pun pergi tengok ayam serama, berapa ekor? Seekor. Jarak rumah dia dengan rumah orang tu selang 10 buah rumah yang mengadu. Mana tahu tu? Itu penyakit apa tu? Penyakit hati. Ini biasa isu ni dalam isu kejiranan kan? Tak kisahlah interaksi ini, interaksi sesama manusia ni mungkin dalam rakan sekerja, kawan serumah, jiran-jiran sekampung, lebih-lebih lagi jiran tetangga. Rupa-rupanya Nabi kita pun letak standard iman ni pun dia letak kat jiran. Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang.
Dan sahabat tanya, siapa dia? Rasulullah. Nabi jawab, orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Makna jangan perasan lah kalau rasa-rasa kita ni beriman, selagi mana kita tak baik dengan jiran kita. Tak kira lah siapa buat perangai, dia lah salah. Dia tu lah yang tak patut, dia tu yang poning tak kira lah. Kalau poning kita boleh baik dengan dia, mana okey lah. Pula bunyi langau. Oh ni jadi lah. Ya, jadi jiran yang berdekatan dengan kita dalam lingkungan jarak 40 buah rumah, sama ada kiri, kanan, depan, sebelah, belakang, atas, bawah. Dalam perkataan Arab, jiran membawa maksud orang yang tinggal sebelah menyebelah atau tetangga. Oleh itu, semangat kejiranan membawa satu erti, iaitu suasana dan perhubungan yang positif dalam satu-satu kawasan kejiranan. Kena baik dengan jiran. Tak kira Nabi kata selagi mana dia Islam dan dia tidak membawa kepada, dan dia tidak membenci Islam, maka dia itu adalah orang yang wajib kita sayang. Lain pada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia tu geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni partinya, dia ni parti ni, dia ni parti tu pun Nabi tak ajar. Tuan-tuan tengoklah kat sidang tu, tanyalah Tuan Fairul, tanyalah dia. Tanya YB gitu. Elok dia berpaluk-paluk dengan tim belah sana, tak ada apa dah, okey. Tak ada masalah pun. Yang kita kat balai raya, balai-balai kursi pahala. Faham tak? Kat parlimen tu nampak yang tu jam tu semua elok, semua minum sama, apa-apa bergurau. Malam kan datang open house macam tu. Malam kan lepak sekali. Elok. Tapi kita lah yang bawah ni lebih-lebih. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah, yakni bersatu padu, dan janganlah kamu berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah. Itu Nabi tanya. Ini buat saya okey. Mana hari ini kita kena baik dengan semua orang kena ingat. Selagi mana di Islam baiklah. Yang bukan Islam pun kita kena baik. Yang binatang pun kita kena baik. Macam mana? Kan? Itu dia. Menitik beratkan hubungan harmoni dan persaudaraan antara satu sama lain, dan agama Islam ialah sebaik-baik agama yang menghubungkan pertalian antara satu dengan yang lain. Bahkan menurut Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-Azim wa Salmul Masani, bahawa penetapan jiran ini lingkungan secara zahir kembali kepada uruf adat setempat. Contoh, kita ke 40 kiri 40 kanan. Tapi 40 kiri 40 kanan tu dah termasuk pula tiba-tiba 40 tu kira-kira. Ada pula dah ada taman baru. Sekarang ni taman semua okey-okey. So urufnya jagalah taman kita ni dulu. Ya. Kadang-kadang tu pandi, kita tak pandi. Dia kan pandai tak pandi. Bila baik kedui, dia pasang kemah, dia tak jumpa pun jiran dia dulu. Orang dulu-dulu macam mana? Berjalan ni pergi rumah-rumah nak ngajak kedui. Tak ada main WhatsApp dah. Pergi jumpa seorang-seorang, Assalamualaikum, ni anak mengajak ngajak apa? Kahwin anak lah, nak menantu dah. Orang mana? Orang Singapura. Jauh lah, contoh lah ngajak kan. Jadi jemput dia ramai-ramai, insya-Allah, insya-Allah. Tapi itulah nak beritahu nanti sok, dan mungkin nak pasang kemah. Pasang kemah tapi mungkin lalu depan rumah kau tu. Tak apa kok. Tak apalah, beritahu siap-siap. Senang kan dengan lihan kereta. Beli. Contoh. Sekarang depan rumah aku, sekata aku lah. Kan ada jiran-jiran yang tak faham apa pasal parking sampai asal kemah ni lalu depan rumah saya. Kenapa lah kau nak marah? Memang kita tak boleh marah atas dasar depan rumah, sebab kena ingat depan rumah bukan hak kita, tapi laluan tu hak kita.
Nampak tak? Depan rumah tu, jalan dan taman depan rumah kita tu, yang kita parking kereta depan rumah tu, depan pagar, bukan hak kita, tapi laluan tu hak kita. Itu sebabnya kalau dia parking kereta dekat depan tu, tiba-tiba pokok tu dahan dengan ting yang jatuh kono kat kereta gitu, apa dan muka. Nak claim dengan PBT pun payah, nasib-nasib dia dapat. Ya, atau nak begitu. Ya. Islam gariskan dengan jelas tata cara hidup dengan meletakkan akhlak dan adab sebagai panduan. Dengan jiran adab ni penting. Penting adab ni. Nampak jiran tu pahal. Orang dulu macam mana? Jiran tak sidai kain dah comel. Pahal lah kat gayah dan tak sidai kain dia ni. Long kau pergi tengok, long pahal cik gayah kau tak sidai kain. Dia tak basuh kain, entah kat mana, dah pergi tengok. Dia suruh Alung pergi tengok. Alung pun baik lah. Assalamualaikum. Belum nak tahu salam. Ya long, pahal tu long. Ya, mak tanya, cik gayah sihat tak? Sihat, nampaklah. Sebab mak kata cik tak sidai kain ni. Oh, tak ada. Cik pun dapat TV baru. TV baru. Balik dia pun cerita. Mak, cik gayah sihat. Dia kata tak sidai kain lah. Dia dapat TV baru. Besar ke TV? Kontah tak tengok nak dah. Langsung mak capai tu kain tu besar. Oh, itu untuk sukup kepala dengan towel. Ataupun orang sini sebut kensal. Tak lama tak pakai kensal kan? Asalah ulu banat betul sama sorban kita kan. Kensal tu sahur lila dan Assalamualaikum. Dalam amboi di TV baru tapi tahu. Anak boleh lah. Dia masuk. Besar TV kau. Orang dulu tak sidai kain ni kan, risau. Sekarang dah 7 hari mampu rumah tu tak tahu. Tak, warna realiti di mana? Di Putrajaya. Di Putrajaya, dinding malakam ni, dinding kongsi, apartmen, prisip. Dah 7 hari meninggal dalam rumah baru tahu. Dah bau busuk sampai keluar rumah baru tahu. Pergi cek dalam rumah, dah korek, meninggal. Itu hari ni. Itu sebabnya penting kita bawa balik semangat kejiranan ni. Penting untuk kita bawa. Ya? Dari segi istilah jiran-jiran ni, orang yang kata tadi, Nabi kata bila sahabat tanya siapa di jiran kita, Nabi kata 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat monong, kiri kanan faham, depan faham, belakang faham, atas bawah. Yang atas bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi senyum. Nabi kata kamu ikut saja. Rupa-rupa zaman Nabi, zaman sahabat tak jumpa. Zaman kita baru jumpa. Jiran atas bawah, rumah apartmen, rumah flat. Tapi nak cerita kau lah ayo. Tapi nak cerita kau. Makna 40 kiri, 40 kanan, atas bawah, depan belakang wajib baik. Tapi susah kan nak baikkan jiran 40 kiri, 40 kanan. Kepala macam-macam. Macam mana nak baik? Nak pula sibuk. Lepas 3 tahun baru dia tahu jiran sebelah rumah tu Samsul Debat. Contoh. Dia keluar pagi, kawan tu tak balik lagi. Macam ni malam tadi, malam ni tak balik rumah tu. Semalam pagi ke mana? Sorambat, Kuala Lumpur. Malam tadi mana? Malam tadi Putrajaya. Habis Putrajaya tidur ke Selayang. Pagi tadi Selayang. Lepas itu Potang, Hospital Selayang. Potang tadi ke SP. Malam ni asnya. Pagi esok Batu Pahat. Tak ada kojo tu. Tapi setakat ni ingat lagi lah muka bini macam mana. Kan? Jadi dia balik, masa bila balik kerana jiran tu sebab saya bila kenui kenara, kalau saya buat jamuan panggil jiran, saya minta maaf sangat-sangat dengan jiran tu. Sebab tak dapat banyak program kenui kenara dia orang open house pun tak dapat nak bagi dah sebab dia. Kan? Dia ceramah punya hal. Bulan puasa itu lagi tahu. Buka puasa ke rumah dengan orang rumah dengan mak 2 kali je dapat. Bayangkan tu. Jadi jangan minta laki kita jadi penceramah. Warning tu. Kan? Ramai pula yang datang. Weh dah tu, suruh dapat ni, masuk dalam. Masuk.
Kat luar tu ramai nampak tu. Saya ingat malam ni 20,000 tak lagi. Ramai betul ni, YB Fairul dia main-main. Dia susun ramai. Tak apa, sabar-sabar ya. Kalau ada yang tak boleh nak masuk dalam mana, kalau keluar tu kesian, koci ke mantuk. Ada skrin tu lewat. Tak ada, kesian. Bawa satu ngau apa. Wah. Boleh tengok live, ada live malam ni kat mana? Ha? Apa? Pancang Warisan. Pancang Warisan Facebook boleh tengok. Ya, share kawan-kawan. Dari ramai sikit. Saya ni rekodnya. Kan? Ya. Jadi mana kata kalau kita tengok kono baik. Jadi macam mana nak baik susah? Itu yang jiran saya tu, yang sebelah rumah tu, rumah yang sebelum rumah saya duduk sekarang ni, sebelum saya pindah rumah ni. Saya duduk yang sekarang ni dah nak 10 tahun lebih lah. Yang rumah sebelum ni kat Senawang. Jiran dia siram pokok, saya berbual kat dia. Dia boleh cakap kat abang, abang perasan tak? Ada tak orang cakap pokok abang sebiji macam-macam dalam TV tu? Saya kata siapa pula yang pokok macam aku ni kau abang? Saya tanya siapa? Alah tu lah yang tertinggi yang cakap di 9 tu. Rasulnya dan nak ni rasul. Saya pun cakap dengan dia, Samsul Debat. Yo tak tahu dah. Saya pun dengan slow pun cakap, bang, saya lah Samsul Debat, golak dah. Dia cakap apa? Agak-agak lah nak bergurau pun. Tak percaya dah. Jadi saya pun biarlah, tak ada lah. Saya pun tu kan. Nanti orang cakap lebih-lebih pula kan. Daripada tu, dalam selang 2-3 hari saya balik rumah, nak buka pintu pagar. Balalah ada berlari dia, bagi dapat dia salam cium tangan dia. Pahala bang. Kita maaf lah, memang masah saya tak perasan abang Samsul Debat. Bini yang marah, abang buta, tu lah Samsul Debat. Bini yang tahu, dia tak tahu. Ya. Jadi itu cerita tadi. Jadi susah. Ada yang sibuk, mungkin ada yang kerja kilang, mungkin ada yang kerja shift. Kan? Jadi ada yang kerja jadi wakil rakyat lagi lah, tak tentu arah masuk contoh lah, tapi dia orang benar lah. Macam mana? Ada satu cara yang paling senang. Jangankan 40 kiri 40 kanan, 100 kiri 100 kanan, 100 depan belakang pun boleh baik. Macam mana jangan? Datang surau, datang surau boleh baik ke semua. Kadang-kadang tu ada pergi surau, awak duduk mana? Duduk dekat taman ni. Sama lah kita. Rumah nombor berapa? Mana? Lah, sebelah tu. Sebelah rumah pun tak tahu. Kan? Jadi naklah kita berbaik-baik antara satu dengan lain. Dan jiran ni ada 3 jenis jiran. Jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Apa maksud jiran 3 hak? Jiran 3 hak, pertama, dia Islam, dia ada pertalian darah dengan kita, dan dia jiran. Dia ada 3 hak. Hak sebagai seorang Muslim, hak sebagai saudara, hak sebagai jiran. Jiran 2 hak. Dia bukan saudara, tapi dia Islam. Dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai seorang jiran. Jiran 1 hak, dia bukan Islam, dia bukan saudara mara, tapi dia jiran, maka dia ada hak sebagai seorang jiran. Itu sebab kalau baik jamuan Aidilfitri, jemput juga yang bukan Islam datang. Jemput dia makan. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita tak perasan bila kita ajak dia makan, duduk makan sedaplah rendang ini, makan, tak ada masalah. Makan. Sekejap you makan dulu kita orang nak solat sekejap. Okey. Dia pun dengarlah imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tiba-tiba sabak hati yang bukan Islam kat luar. Dengar bacaan imam malam tu tak apa kono Dokek nakik hati dia, menangis dia. Habis dia kenduri tu malam tu dia tak dapat tidur. Taqabil.
Dia cuba nak ingatkan balik bacaan. Esok tu dia pun datang menghadap imam, "Mam, saya nak masuk Islam." Macam satu karya ni dapat pahala. Bayangkan. Ya. Abang Adam Qori tu dalam berapa belas tahun di Islam tu, dia dah berjaya mengislamkan 17 orang lagi ke kawan dia. Kita yang dah berpuluh tahun Islam, seko pun tak dapat. Seko pula, seorang pun tak dapat. Seko pula, penjodoh bilangan tak sesuai, seorang pun tak dapat. Kan, sebab syiar tu kita tak pernah nak kembangkan. Ya, dia kena faham. Macam contohlah orang kaitkan dengan isu babi. Orang kaitkan isu tu makan babi je. Dia molok anjing. Mana kena ingat, bukan semua yang bukan Islam ni suka makan bab satu. Babi lah. Bukan semua. Ada orang yang tak makan, tak makan. Ada juga yang tak suka bola. Macam kita orang Melayu, bukan semua yang gemar bola kucing. Bola-bola mampu, tak pandai. Contohlah kan, dia tak nak, takut nyiksa binatang. Contoh kan, contoh juga dia. Bukan semua orang yang suka bola anjing. Jadi itu sebab jangan bersangka-sangka. Tapi kita kena yakin, cubalah mensyiarkan Islam ni. Saya ceramah di Sabah dan Sarawak, ramai dah. "Ustaz, saya minat betul dengan ceramah Ustaz, ada seorang perempuan dekat airport." "Oh ya ke? Tapi saya Kristian Ustaz." "Oh ya ke? Bila kau nak ucap?" Dia kata, "Nantilah." Ada satu itu di Bintulu hari tu, saya ceramah masa sebelum puasa di Bintulu saya ceramah. Ada seorang perempuan, saya tengah makan. Dia buat seorang perempuan free hair, tak bertutup. Dia kata, dia nak ambil gambar. Boleh. Lepas tu berani kan? Rupanya Kristian. Dan dia tak sangka dia dapat gambar dengan Samsul Debat. Bayar kan? Tu saya kata, sikit lagi tu. Dia nak masuk. Mudah-mudahan. Tapi kalau orang tengok dekat dalam TikTok tu macam tu lah. Orang tengok sekarang ni macam-macam lah. Tengok dalam TikTok lah, tengok dalam apa lah, macam-macam orang tengok sekarang ni. Media sosial banyak. Budak-budak pun kena Samsul Debat. Agak lah kan? Pernah. Jadi mana 3 jenis jiran ni. Dan kalau kita tengok jiran bukan Islam ini, kita tak boleh anggap sebagai musuh, kerana mereka tetap punya hak sebagai seorang jiran dan kita kena hormat. Malahan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu, barang siapa yang menyakiti orang asing, berarti dia menyakiti diriku, dan barang siapa yang menyakiti aku, berarti dia menyakiti Allah. Dan begitu juga firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang 36, "Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan satu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Itu perangai kita kan? Sombong dan membangga-banggakan diri. Allah maha mengetahui perangai kita ni. Kadang kat taman tu saja dah parking kat luar gitu, besok parking kat dalam sebab kereta baru. Sombong tu. Wahal kereta bukannya Grand Livina pun, Grand Livima 660. Belagak ada tu, dek cat baru tukar, boleh. Kadang belagak untuk bodoh yang tak ada apa-apa. Belagak, kau nampak kopiah dan pakai ni daripada Mekah ni tu. Anak dan berkojo ke sana, dia kojo ke Mekah. Bukan pergi umrah, tak berapa kali sehari pergi umrah ke ayat ni. Kopiah ni tamu Mekah ni. Belagak. Yang buku-buku tu koyo lah. Baiklah dia tengok, mahal ni kau nak pegang-pegang. Kalau kau jam kau pegang elok, jangan kunyah. Jangan kau tahu tangan kau tu bersih tu. Jadi tengok, made in Taiwan. Kita kan belagak ke main dah. Tu tak salah kita belagak-belagak. 3 penyakit hati dalam masyarakat ni. Pertama, sombong. Sombong ni perangai siapa? Kona pun. Tak payah sebut dah. Macam mata sebut laju jauh setan, kan?
Kenapa? Sebab syaitan dan iblis dia tak nak tunduk kepada Nabi Adam. Dia tak nak sujud walaupun Allah perintahkan. Dia bukan isu sujud tu. Isunya Allah perintahkan. Sampailah ketika zaman Nabi Musa, syaitan ni bermurah dengan Nabi Musa. Kau tolonglah wahai Musa, mintalah Allah Ta'ala ampunkan aku. Boleh nanti aku sampaikan ke Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala beritahu, boleh. Dengan syarat, begini yang bawa dah. Abang ikut aku. Apa dah? Bawa pergi kubur Nabi Adam. Kau sujud kat sini. Tak nak dah. Tak nak. Sampai zaman Nabi Musa, tak nak dah. Sampai sekarang, tak nak dah. Sombong kan? Tu penyakit sombong. Sombong. Yang kedua, tamak. Tu nama. Ataupun dalam bahasa saintifik di 9 hokap. Kalau yang faham-faham lah di 9 hokap. Tamak. Ataupun orang asahan disebut sebagai greedy. Tamak dalam bahasa putih tu. Greedy kan. Tak cukup sikit. Jangan main-main. Kita tamak punya hal kadang-kadang sepadan tanah. Batu sepadan tanah. Orang dulu-dulu kau mana tu pakai macam tu. Bukan orang sini lah, tahu orang mana lah. Batu sepadan tanah tu dia leh. Biar dia punya tanah tu besar sikit. Tak berapa pun, tak berapa kaki pun dia leh tu. Tapi tak berbaloi. Sebab Allah Ta'ala janjikan siapa yang tamak, Allah akan sampitkan lubang kubur sampai berselisih tulang rusuk tu. Tak berbaloi. Jadi baik jangan. Mana yang hak kita tu ambil lah. Kalau orang tu tak reda, habis gitu. Ya, jangan. Buang sombong, buang tamak. Tapi sombong tu sendiri dia ada 3 jenis tu. Sombong tu ada 3 grade. Grade yang pertama namanya ujub. Ujub tu dalam hati je. Dia beri azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati sadap sodan. Sendiri dalam hati je rasa. Masa dia tarik tu dah lain macam dah. Hayya 'alas salat. Dalam hati dia tak cakap dengan orang, itu ujub. Dia turun, dia pakai baju je dia. Awak kat baju dia. Ujub. Dia tak cakap, dalam hati je. Ya, tengok kaca ni. Dah, Kek Melaka ni kan boleh handsome buat. Tahu betul kan. Dah dalam hati. Riak bila dia start menunjuk pada orang, itu riak. Itu kedua, riak. Tunjuk ke orang, riak. Yang menunjuk baju tu ke orang. Banyak siap tiup kan. Tudung lah. Lambai-lambai tudung tapi berlagak dengan tudung yang mahal. Dia menunjuk ke orang, riak. Bila dia bercakap, kau tahu tak, tudung aku yang paling mahal tau kat sini. Tak ada siapa yang mampu beli. Tu takbur. 3 grade tu. Tapi kadang-kadang seorang tu dia boleh buat 3-3 sekali. Dia datang surau, dia datang awal. Dah 3 hari tu turun, dan ni aku paling awal datang surau. Dalam hati dia bersemayam, Allah Bismillah. Tak dengar bunyi sliding door, imam sampai. Berbunyi Bismillah. Dia nak biar orang nampak dia semayang. Dia tahu kan. Dia start takbur tu bila dia tanya, kau perasan tak siapa yang paling awal datang surau berhari-hari? Siapa lagi? Kau lah. Ya ke? Tak sangka lah takbur. Semua sementara sifat tak usah kita belagak. Yang kita belagak-belagak dengan orang tu semua dunia, suara kan. Tengok ada penyanyi tu, dia berlagak suara yang sadap. Tiba-tiba time konsert ke time pertandingan ke time nyanyi, tiba-tiba Allah tarik suara. Suara? Ya, baik. Tiba suara tak keluar. Ni saya ceramah ni. Kan? Ada time suara saya tak keluar, agak sorak-sorak ceramah. Kadang tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni saya dah masih. Bila sampai suara macam tu sakit. Apa?
Kalau siapa yang batuk teruk, dia ada satu petua. Yang batuk teruk kan, ada yang siapa makan asam jawa, air asam jawa tak ada dah, berak, habis dah. Beli air sasi. Air sasi gas tu. Air sasi gas tu masukkan dalam periuk, sebab dia ada daripada akar sarsaparilla. Sasi yang gas tu masuk dalam periuk, didihkan sampai dia nak melonggak tu, cedokkan, minum suap-suap. Sebab dia, kita masak air sasi ni sebab nak buang gas dia. Dia dah melonggak tu, minum okey lah. Minum insya-Allah cepat baik. Siapa yang batuk tapi yang gatal, batuk kol-kol, tu cari sasi. Ya. Jadi kalau lelaki batuk macam tu bahaya tu. Adalah hajat dia tak habis. Kalau tanya betul-betul apa mahal ni, batuk dia macam jaga teruk kan. Dan begitu juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lupa, tamak, sombong. Satu lagi penyakit dalam hati kena buang, penyakit dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Kalau tahu di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, tak habis-habis. Marah orang tu ni marah, orang tu ni marah. Dengki ni sebenarnya akan menyebabkan ni paling jahat sekali perasaan sebenarnya. Kadang adik beradik pun boleh bergaduh. Dengki je besar. Bola lawan, anak maklum kau, anak dapat besok SPM besok boleh Allah kak. Wah saudara tu nampak? Lah biarlah mak, adalah keluarga kita yang handal-handal. Kan keluarga kita tu kan senang. Kau bagi kenapa dapat 10 tu, tak ada marah anak orang. Orang tu boleh macam mana pada subjek 10 dia. Ayo, kenapa tu? Ada yang benar. Bayangkan Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri beritahu, salah satu tanda dengki dah ada dalam hati adalah bila ada sahabat saudara-saudara kita dapat satu kebaikan, kita tak rasa apa-apa. Itu tanda dengki dah ada. Bila saudara sahabat kita dapat keburukan, kita gembira, confirm dengki dah ada. Dengar-dengar dia dapat panggilan haji. Ya kok. Tapi boleh badan dia tak lopek. Ada kuat. Jangan macam tu. Lah siapa dia tak dapat dia pergi. Macam tu lah. Kita soni sama. Dia dapat kegembiraan, kita pun gembira sama. Dengar si apa tu lah yang tu lah si Perol tu lah. Dengar jadi happy. Yo kok alhamdulillah. Macam mana dia boleh dapat jadi tu? Ada orang tak happy. Ya. Contohlah kan, contoh. Jangan. Dengki ni sama artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Tanya apa ya nak menantu dah, menantu ni kau menantu kau jawab apa? Besok-besok cakap lah dia kau jawab apa? Tak apalah, tak ingatlah tapi dia kau kena cek betul-betul menantu kau jawab apa? Biarlah deh, yang penting dia sana bahagia sudah. Dia tak nak cerita, kan kata belagak. Cakap lah, kau tahu ni kan mereka cakap. Kalau kau kawan ni mereka cakap. Yalah dia pilot, boy belagak tapi kau kawan tu tak nak cerita. Penyakit betul lah. Kawan tu buat tak nak cakap. Ya. Dongai-dongai dia naik pangkat. Tak apa ni jilat bos tu. Ada yang bodoh tak elok. Dengar dia beli kereta baru, tak ada dicuri dia duit tu. La ilaha illallah. Anak dengar you PKK dapat semua macam mana ada seorang pandai. Cubalah. Dengar dia naik pangkat, alhamdulillah. Besok apa-apa hal senang minta tolong. Dengar dia beli kereta baru, ya besok senang boleh tumpang, tak payah beli minyak, tak payah duduk dia nak bebek lalap pada kereta tu. Tapi tumpang, tak payah bayar bulan-bulan, tak payah servis.
Dongan-dongan anak dapat semua alhamdulillah ada juga budak-budak pandai kat kampung gitu kan sana. Dongan abang haji yang apa tu lah, haji mana? Haji tu lah yang umur 80 tahun tu. Apalah? Dia nikah. Biarlah dia nikah. Kau tak ada habis cerita dia ni. Bini yang umur 25. Bukan betul. La ilaha illallah 25 bini. Ya. Aku dibolong. Jangan apa-apa. Bolong semua kan. Cuma jaga alhamdulillah ada bini yang tonggam boleh jaga dia. Ini mulut kemenyahan amalan pertama mampu itu la ilaha illallah. Jangan, tak baik. Cuba tanya anak perempuan. Ni akak tanya sikit ni. Apa kagama dengan Abang Haji tu? Mau dah banyak apa kagama dengan Abang Haji tu? Macam mana nak cakap budak-budak muda. Dia Abang Haji ni dia romantik. Dia pandai gurau. Dia sabar. Setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak tak terangau. Bukan orang sini lah, tempat lain sini okey, lo tangan tempat lain. Ya, macam tu lah. Jadi jangan kita doki-doki dengan orang. Contohlah kalau kita lah tiba-tiba dapat satu kebaikan, anak kita berjaya, suami kita berjaya, ataupun kita sendiri dapat satu kebaikan, satu anugerah dan sebagainya. Orang pertikaikan, tentu kita kecil hati. Jadi macam tu jugalah kita jangan buat kayak orang. Ya. Begitulah juga Nabi Muhammad bersabda, dan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seseorang beriman hingga ia mencintai untuk tetangganya, atau baginda berkata untuk saudaranya apa dicintai untuk dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi dan sahabat saudara-saudara kamu melebihi diri kamu sendiri. Bayangkan tu, dan kena sayang dan sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, jiran-jiran kita. Apakah akhlak kita kepada jiran-jiran kita? Yang pertama, menghormati jiran dan pengalaman mereka selagi tidak membawa mudarat. Bahawa dia tu bekas askar tu, dia tu berapa tahun tu berkhidmat tu, bagus dia. Dia kalau dapat masuk dalam jaga kita ni bagus ni. Ya, alhamdulillah, bagus kita raikan dia macam tu. Kan? Tidak menyinggung perasaan jiran dan memelihara keamanan dengan jiran. Bayangkan kadang-kadang ada orang sekali rumah teres banyak kan, ke taman-taman perumahan ni. Dia naik tembok 10 kaki. Naik sampai atas, rodok rumah jiran. Yang best jiran pasal tu pun naik kat tembok, kopong kawan. Itu sebab dekat PBT, syarat dia nak naik ke tembok, pertama mesti minta kebenaran jiran. Yang kedua tidak lebih daripada 7 kaki. Uniform Building Bylaw, UBBL. Kan? Dia jaga. Tapi tengoklah PBT, tengok syarat-syarat. Jiran kena tahu. Kadang-kadang minta izin jiran dah suruh lah, tak apalah buatlah, tak apa. Dia pun buat tembok bagus, tapi dia simen belah dia. Belah kawan tu batu-batu. Nampak lapik batu tu. Berapa biji batu tu nampak. Simen denganlah sekali belah sana. Berapa sen mana? Aduh. Itulah kadang. Lagi satu lagi, bila bagi jiran ni, nampak jiran bila masak tu, bagilah sikit. Kodomut, kodokot campur komut, tu jadi kodomut tu, kan? Kemudian menjaga rahsia dan memelihara kepentingan mereka. Contoh, katalah nampak jiran kita nampak laki itu balik bawa perempuan, entah mana perempuan, kan? Saudara dia kan, sangka baik dulu. Tak sasapo betina bawa kan. Jangan. Tanya dulu sebab kadang-kadang dari mulut kita tu menyebabkan pergaduhan suami isteri. Tiba-tiba datang bini datang. Kali pertama bini datang.
Kak nak tanya lah, ada tak nampak laki saya bawa balik perempuan lain? Susah tu. Apakah jawapan kita? Kita kena jawab, tak perasan lah, rasa tak ada pula nampak kan. Sebab kita nak jaga rumah tangga dia hanya sekali saja. Lepas tu panggil lelaki, bang, sekejap bang. Hari tu bini abang dah datang tanya saya. Dia tanya, abang ada tak bawa balik perempuan lain? Maka saya kata, tak ada pula perasan dia. Tapi saya nampak abang bawa siapa itu. Jadi abang tolong jangan ulang lagi ya. Sebab lepas ni saya tak jamin saya boleh cover. Saya akan cakap tu itu orang. Tahu itu terus. Sebab kali pertama tadi niat nak jaga rumah tangga dia. Tu saja. Ya. Ada tak nampak laki saya bawa perempuan lain? Itulah tu. Dan hari tu sehari nak cerita dengan kau. Jangan parah kan. Bagus kan. Sebab kadang-kadang kita kena ada lah. Kita kena ada lah sangka baik sikit lagi. Mungkin dia bawa tu anak saudara kau, nyinggah kojak kau, mungkin pengetahuan bini kau. Sangka baik dulu. Tapi sekali saja. Janganlah berkali-kali. Saya boleh cover tapi takkan cover saja. Aduh upah dia minta upah pula. Ya, jangan. Dia jaga kepentingan. Membantu dan menolong mereka bila mereka berada dalam kesusahan. Tolong jiran kita. Memberi layanan baik dan kasih sayang serta akhlak yang baik dan muamalah dengan mereka. Tapi hati-hati. Ada berlaku satu kes di Terengganu. Terlampau baik dengan jiran sebelah, akhirnya dia menikah dengan lelaki orang. Bocorai dua-dua ni, jiran-jiran dia bocorai, kemudian dia kahwin. Punca dia terlampau baik pun agak-agak lah ya. Jago. Kadang-kadang tak faham bahasa tu. Assalamualaikum, salam ni kebetulan ada masalah lebih ambil lah sikit Mihun Singapura, sodak kau cerita tahu ada drama Mihun. Dia pun masuk dalam, orang dulu-dulu buat masuk dalam, lepas tu apa? Balik. Yang dia ni bangsa bongam kan melantun. Tak faham. Masuk senyap kawan tu kan tergaru ke pagar tu. Tak balik ni kan. Dah mencarak lah matahari dah, torang tak ada lah ni. So dalam 1-0. Esok pagi kali 4 pusat. Sonyam, ngabokeh-bokeh sonyam. Hari ketiga spaghetti lasagna mozzarella. Pocok-pocok. Kan? Bagi hilang dengan bokeh-bokeh kali. Ada macam tu, tak faham bahasa tu. Ada. Orang dulu ni ambil la ilaha illallah, tak payahlah balik bagi bokeh sudahlah. Kan gaduh yang mana kau nak kan. Tapi memang tu adab kan. Orang bagi kita balik-balik. Macam tu Sudah dah 15-0. Assalamualaikum, salam. Nak bagi apa pula hari nikah? Kalau tak malu. Tak ada bukan apa dah nak beritahu bokeh kat rumah dah habis. Habis bokeh. Rosahlah tak malu kan. Lagi satu lagi bagi yang terbaik. Assalamualaikum, salam ni Kuih ambil lah ni kuih lapis la ilaha illallah sampai soloyak kau bagi dan kau banyak banyak. Bukan apa kebetulan tak jadi bagi orang banyak. Orang ajar betul bagilah kuih yang elok-elok. Ya, mutana ada asing-asing nak ambil lah ni. Yang lisut-lisut bagi ke orang. Bagilah yang elok. Nampak? Bagi yang terbaik. Macam malam ni aja. Ni adab ni adab. Nampak? Nak bagi jenia lah standard bagi dekat tetamu. Gelasnya ada lapis. Walaupun tak kono judu tu. Jadi lain tak apa. Tapi adab. Nampak? Macam tu jugalah orang perempuan kena bagi kat suami dia, bang minum bang. Macam ni tahu. Bang minum bang.
Jadi suami pun capai. Sambil capai tu sam pegang jari bini. Ngado lah pun. Itu bila ambil tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kan nampak ni. Ini tak bang minum bang. Bagi ke lelaki. Kan kelab malam. Walaupun air kosong, bosan maknanya. Barat. Ni tak lumpur datang ni. Air kosong apa? Ada. Bak kata orang tu makan sirih berpinang tidak, pinang ada kek kotor Melaka. Makan sirih memanyang tidak, togah dek budi dengan basuh. Budi basuh lagi. Kata pada kondopan tadi, abang tadi kan tuang kandai, ngompang-ngompang orang. Sebab apa? Sebab dek nak memuliakan tetamu. Ya. Ada ni. Dengan jiran, datang jiran, ni gayo. Dah cerita bab gayo. Bila beraya ni, ada adab dengan jiran. Assalamualaikum. 3 kali dia bagi salam. Dia tak jawab, dia tak nyaut, balik. Sebagai orang yang datang, kau tak layak nak kau cik hati. Sebab tu bukan mak kau. Tu rumah dia. Assalamualaikum. Janganlah kau raun rumah itu. Setiap nombor tingkap tu kau tinjau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Habis dah tu dia tawaf kan. Kipeh pusing. TV dia buka kata. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau tak payah nak menyuruh lah. Aku kena selipar kau kat luar ni. Oh, tu berangai. Tak, ini cerita benda yang biasa berlaku. Contoh, kita dekat pintu pagar macam ni. Nampak kek agak yang tengah peluk tubuh tu. Kek depan tu, kek kursi tu. Tu cara duduk pun macam tak perhati tu kan. Macam tu duduk. Contoh, saya bagi salam. Ni contoh, kita nampak dia. Assalamualaikum. Dia macam ni, dia tak reti, dia telefon dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita macam tu. Dia pun kita tak layak nak kecil. Kau siap kau. Siap kau. Kau buat dannya. Kau tak bagi dia masuk ya. Jangan dia dah budak-budak. Jangan. Salam beberapa hari kita jumpakan dia. Dia sendiri cakap, minta maaf ya hari tu aku tak bagi kau masuk. Kenapalah? Aku boleh pergi gaduh dengan lelaki aku. Boleh pergi bergumpal turang kedua. Takut kalau kau datang dengan kau bergumpal sama dengan lelaki dia. Dia dah tak bagi masuk. Dia ada sabar. Nampak? Jangan ya, kena faham. Lepas tu bila bagi salam, jangan menghadap betul-betul menghadap depan pintu dia. Ke tepi sikit. Bagi jarak supaya bila tuan rumah buka pintu, Waalaikumsalam. Sekejap. Kunci pintu, dia tutup pintu dulu. Dia nak clearkan air-air dia. Tadi tengah lipik kain dengan kain dalam, kain tingkap, masuk dalam berlubang tu ke bawah. Lepas tu kan air yang dah tumpah seminggu istirahat tu. Tak belap, punya sibuk kan. Sekejap. Bagi dia selesaikan air dia dalam rumah. Nak pula abah tengah tidur berdongkur tengah. Halo. Dia jadi mengacau lah tidur kan. Iya. Lepas tu kadang-kadang tu orang tidur ni dengan cakap sama termasuknya bercakap. Dia lagi ponek lagi tahu dia mengacau tu. Ada seorang tu, saya bakar rumah ai. Tu viral lah tu. Terbawa lah sidang dewan dalam tidur tu. Ya baik. Contohlah. Iya. Kan? Jadi mana kata bagi dia selesaikan dulu. Kemudian bila masuk dalam rumah orang, ingat jangan lupa diri. Jangan tiba-tiba tak sadar diri itu rumah orang bukan rumah kau. Kenapa nak ramai orang macam tu? Waalaikumsalam. Mainlah duduk sini. Tak apa. Duduk depan TV. Rumah siapa ni? Dia duduk depan TV, tengok TV, tak apalah. Duduk rasa tak apa. Saya siapkan makanan je. Tak apa. Dia pun siapkan makanan dekat meja makan.
Dah siapkan meja makan. Marilah makan sama. Tak bawa sini. Dah. Dia suruh bawa pula kek dia. Jangan buat perangai macam tu. Satu lagi orang perempuan. Kebesaran orang perempuan. Melepai rumah orang kekaya. Rumah besar. Apa kerja Round. Abang pegang beg ni. Merayau dah pergi tengok semua. Cakap abang, boleh tak nak tengok-tengok rumah ni? Ini rajak ni. Pergilah, jangan usik apa-apa tau. Kalau pecah takut tak boleh ganti. Pergi tinjau, ini cantiknya bang. Ya Allah, besar jamban ni bang. Lubang ni boleh terajut. Tahu benar jamban tu. Tak adalah punya cantik rumah dia. Lagi satu ni, mulut jaga ke rumah orang. Bukan mulut. Ya Allah, ni langsir ni bukan 3 tahun lepas je. Jangan sebut. Apa kau masak ni tak sadap? Ada adab nak cakap. Ya, tak sadap makan sikit. Jangan komplain. Dah kenyang tadi dah makan. Kau ajar gua hati orang. Satu lagi, jangan berlama-lamaan ke rumah orang. Sampai pukul 8 malam, seboleh tak balik ni. Back to back. Tengok drama Korea tu bersambung. Lepas itu pukul seboleh, dia pun cakap, nak baliklah pukul seboleh dah. Tuan rumah ni berbahasa basi. Doreh dah nak balik. Doreh ya, duduk ke balik lah. Tak faham bahasa betul. So jangan kita berlama-lamaan dekat rumah orang. Hati-hati tu. Lepas tu agak kau ni sibuk mana agak nampaklah 3 bakul kain tak berlipik La ilaha illallah. Jangan kita tahu. Lepas tu komplain dengan orang. Orang dah tak pakai dah ni shilling macam ni, kau nak tukar dah. Ni kipas ni tahun bila ni. Jangan komplain tu rumah orang. Lagi satu lagi, ziarah rumah orang. Rumah orang kalau berhari raya lah, jangan lupa bermaaf-maafan. Duduk kalau orang Jawa tu, siapa Jawa sini? Tak ada waktu Jawa sini. Jerman. Tak aku Jawa Jerman lah. Orang Jawa ni kalau dia pergi beraya rumah orang, sebelum dia keluar dari rumah tu, dia akan duduk berselo kat bawahnya ni. Berselo macam ni ada salah. Duduk berlutut belakang lutut. Saya minta maaf banyak-banyak. Salah silap saya tukar sabar. So kalau ada apa-apa silap salah, atau makan, minum, dia pun minta maaf sangat-sangat. Bersungguh dia minta maaf. Dan tuan rumah pun biarlah, samalah saya pun. Kalau salah silap, sama-sama lah kita ya. Itu baru betul beraya. Ni sampai raya Mazhar Batin, banyak ni malai. Assalamualaikum. Bodoh tu antara bodoh yang kena jagalah ya. Kemudian dalam satu hadis Nabi lagi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Dan bila kita tengok hak-hak jiran, Nabi kata, tahukah kamu apakah hak jiran tetangga itu? Skip. Yang pertama, jika ia meminta tolong kepadamu, engkau akan menolongnya. Tolong mana yang boleh, setakat yang kita mampu. Tak boleh bagi duit, tolong lorongkan jalan untuk mudahkan masalah dia. Kedua, jika ia minta pinjam, kau akan memberikan pinjaman kepadanya. Dia pinjam cangkul, tapi dia tu ada rekod. Minjam memang tak pulang. Bang, jiran kita tu bang, pinjam cangkul 3 bulan dah bang, tak pulang-pulang. Suami tu buat hajar betul. Siap kau, jangan macam tu. Kadang-kadang ada je kata, Assalamualaikum, salam bang, yang cangkul abang pinjam itu tak pulang. Mana? Yang tu. Itu saya punya. Sudah. Dia mengaku dia punya. Kadang ada macam tu kan. Bang, jiran kita pinjam 3 bulan mah tak pulang. Yalah, ada ditolak dia cangkul tu kan. Macam mana? Tak apalah, nanti abang boleh lah. Tak apa pinggir bang, nak cangkul tu. Abang boleh lah. Sebab nak jaga jiran. Kemudian jika ia memerlukan sesuatu, kau akan memberikannya. Jika ia sakit, kau akan menziarahinya. Bila ziarah orang sakit, cakap yang baik-baik. Kau macam mana kau? Ya Allah, sian tengok kau sambil bicik-bicik. Kau macam mana kau, sakit apa? Covid.
Covid pula dah kan. Aku tanyalah dia sakit apa, entahlah. Sekarang ni tak selera dah. Makan pun tak selera. Kurus nak kau ni, kau sakit apa, entahlah. Kau jangan risaulah, cakap baik-baik. Kau jangan risaulah, aku dulu pun macam tu. Ubek hospital tu kau makan ya. Kau dah berapa lama dah kau ni? Dah seminggu dah. Kau jangan risaulah, lepas seminggu kau makan ubek tu, insya-Allah minggu depan elok ni. Yo, percayalah cakap dan. Okey, tuan. Senang hati kawan tu. Kau berapa lama dah kau ni? Seminggu dah. Pas standby lah. Tak ayat kau kasar betul. Iyo. Kau jumpa macam contoh kan, macam hari raya kan, kita pergi ziarah sahabat-sahabat arwah. Contoh kita mak ayah dah tak ada, tapi sahabat-sahabat dia masih ada. Ziarah ada, Assalamualaikum cik, salam, siapa ni? Saya lah anak arwah ni lah. Kau dah besar, kau dah kahwin belum? Dah bercucu dah. Oh. Ya cik nak bagi dia apa orang ya Allah susah. Yang ada pilu ya Allah, ada tapung, ada gula ya Allah. Macam-macam kau bagi ya. Duit tak ada kau tanya. Yang ada lah sikit nak duit belanja. Buat baik pada kawan arwah kan? Itu semua lah. Ziarah. Jika kau dapat satu kebaikan, jika dia dapat kebaikan, ucapkan tahniah. Contoh dia dapat beli kereta baru, cantik kereta kau. Kau doa lah aku boleh beli kereta macam ni. Jika dia terkena bahaya, kita turut sedih bersama dia. Bila dia ada musibah, kita sedih. Jika meninggal dunia, turut menghantar jenazah dia. Jangan sekali-kali, tengok Nabi beritahu, jangan sekali-kali kau meninggikan rumahmu sehingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya kecuali dengan izin. Rupanya dalam Islam Nabi dah ajar. Mana tembok nak tinggikan, kau tanya jiran kita. Walaupun tak ada syarat dalam undang-undang. Kalau tak ada lah, masalahnya ada. Jangan mengganggu perasaannya. Dengar ni, jangan mengganggu perasaannya dengan bau masakan kamu, melainkan engkau akan memberikan sedikit dari makanan itu. Kita masak, bau tu jiran tu sedap tak bau, sekolah ni masak apa. Jadi orang dah terbau kan, sedap bau. Dia lah habis sidai kain tu dia tahu gitu, sedap bau. Ada jangan nanti kan saya buku memang ada baik lebih tu. Yo kok lah tak apalah saja. Ya pajak. Lauk ikan krai dengan ikan patin temeluh, goreng garing masak belado. Yai. Terbayang. Ni malam ni kalau tak ada nasi berlauk tak tahulah. Ada tak malam ni kan? Sebab tak ada. Tak ada kisah. Contohlah. Hari ni dia mungkin bukannya tak bagi makanan. Malahan tengok satu lagi dia kata, kalau kamu memberi buah-buahan, berikan sedikit padanya. Buah bau masakan tentu. Beli buah, beli makanan maksudnya tu, bagi sikit kat jiran. Dan kalau engkau tidak mahu memberikannya, ini Nabi ajar, kalau tak nak beri makanan itu kepadanya, masukkanlah buah-buahan itu atau makanan itu ke dalam rumah secara rahsia supaya tidak kelihatan olehnya. Suruh kan? Ini jadinya kaki kanan plastik K tu. Ayam goreng yang orang tua rambut putih pakai cumi mantul. Janganlah sabut. Saya saja tak nak sabut sebab dia tak tajuk ceramah malam ni. Dia bawa tu nampak logo yang goreng tu. Mahal, hadap elah. Awak nak balik kira-kira tak cukup lah duit. Nampak? Nabi suruh-suruh kan, jangan bagi dia nampak. Dan tengok Nabi pasal punyalah ceramah Islam ni kan. Nabi bagi tahu jangan membiarkan anakmu memakan makanan itu, buah-buahan itu di luar rumah di hadapan anak jiran tu. Kelak anak jiran itu akan menangis mahukan makanan itu. Sampai jam tu sekali je. Hari ni dah lah tak bagi orang sekolah. Bawa lah dapat. Siap masuk dalam Facebook. Alhamdulillah rezeki hari ni dapat makan ayam goreng terbaik.
Itulah perangai kita. Dan kita public yang benda tu. Jadi orang perempuan terutama jangan sibuk share benda-benda dalam media sosial. Saya baru malam tadi dengan Abang Samsul Rawau malam tadi, Forum 2 Syamsul di Putrajaya malam tadi. Media sosial, syurga atau neraka. Hati-hati. Kadang-kadang kita share makanan, orang lain kedua ramai yang tak makan ni. Kau share pula yang jenis makan kambing yang mahal. Daging kambing, kalau boleh bergurau lah kambing. Pemahal mana kau jualan ni? Iya. Ada satu batang pinang. Tak, ada satu tu macam raket 1,200 lebih aku kambing. Daging ya macam mana tak tahulah, sadap. Menggeletek-geletek nyawa dah sadap pakai lah. Ya. Dan begitu juga dalam satu sejarah di mana telah datang seorang lelaki kepada Nabi menyatakan, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku pada amal yang jika aku mengerjakan akan dapat memasukkan aku ke dalam syurga." Nabi menjawab, "Jadilah kamu sebagai orang yang baik." Orang itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana aku mengetahui bahawa aku ini seorang yang baik?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tanyakanlah pada tetanggamu, maka jika mereka mengatakan engkau baik, maka engkau sebenarnya adalah baik. Maka jika mereka mengatakan engkau jahat, maka engkau adalah jahat." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi hati-hati, jagalah hubungan kita satu dengan yang lain. Dan satu perkara yang saya nak beritahu yang paling mustahak adalah tentang disebutkan tentang kejiranan ini adalah melibatkan apa? Melibatkan perhubungan persaudaraan yang disebutkan sebagai silaturahim. Boreh silaturahim ni tuan-tuan dan puan sekalian, boreh silaturahim ni adalah kerana Allah letakkan sifat rahim dalam perhubungan. Sifat silaturahim ni, rahim tu sifat Allah letakkan dalam perhubungan. Akhirat nanti Contoh, katalah saya ni bergaduh dengan seorang, dengan tak kisahlah dengan siapa, dengan Fairul, kalau saya bergaduh dengan dia. Bila saya bergaduh dengan Fairul tadi, YB Fairul ni, dia cakap dengan aku okey je kan, dia tak nak baik dengan aku. YB Fairul cakap. Saya pula cakap aku dah hulur tangan kat dia, tak disambut dia dah. Contoh, masing-masing dengan alasan. Atas dunia kita boleh cakap macam ni. Akhirat besok silaturahim tu sendiri akan bersuara. Siapa sebenarnya tak nak baik dalam hati itu? Itu sebabnya dalam bab silaturahim ni pentingnya satu semangat yang kita dah tanam pada waktu kita berhari raya hari itu, berpuasa dan berhari raya. Apakah dia? Iaitu semangat kita bermaaf-maafan. Dua perkara yang mulia di sisi Allah tapi susah nak buat. Apakah dia? Minta maaf dan memaafkan. Dua-dua berat tapi mulia di sisi Allah. Kadang-kadang nak minta maaf, kenapa lah aku minta maaf dengan dia? Aku bapa saudara, dia nak saudara, aku pula minta maaf dengan dia. Bagi alasan. Seorang lagi pula, kenapa aku nak minta maaf dengan dia? Bukan salah aku pun, salah dia. Itu alasan popular. Dalam Islam tak kira siapa salah, tak kira siapa senior, tak kira siapa ketua, tapi kita kena minta maaf. Sebab ada satu sebab. Kejap lagi saya cerita. Memaafkan pula, aku boleh maafkan tapi bukan dia. Pula dah pilih orang yang dia nak maafkan. Hati-hati. Kenapa kita perlu minta maaf dan memaafkan? Sebab kita tak tahu kita mati bila. Benda ni akan menyebabkan tergantung urusan kita dengan manusia lain yang tak selesai. Jadi kalau kita fikir kita boleh mati bila-bila masa, jangan kira salah siapa. Aku papal macam ni lah, tentang hal kau tak nak settlekan kau ni. Aku minta maaf banyak. Kalau aku salah, aku minta maaf banyak. Yang penting aku minta maaf. Kau macam mana? Baguslah kau nak sadar. Ajar. Kita minta maaf. Dia tak nak kondo sikit pun tak nak. Minta maaf dan memaafkan. Ada satu syarat minta maaf dan memaafkan. Ada satu syarat. Syaratnya adalah tak ada syarat. Itu syarat.
Kadang-kadang ada orang, aku boleh maafkan dia dengan satu syarat, bayar dulu duit aku yang dipinjam. Percayalah, dah bayar pun tetap tak baik. Jadi nak minta maaf ni memang betul, itu ujian untuk kita. Orang pinjam duit dengan kita memang ujian. Salah satu tanda akhir zaman, orang yang memberi pinjam sogan dengan orang yang meminjam. Orang yang meminjam tak rasa apa, cokor orang atau abang, entah apa, balu perangai. Tak ada dia minta, tak ada dah. Kita cakap, kau duit dan tu bila kau nak pulang, ada kau pinjamkan kau? Alhamdulillah, tak bisa, sabar. Wah, minta kita apa? Kau pinjam, nak pinjam dan nak bayar, lihat betul-betul. Tentang dia meminjam tu, dia dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Orang yang meminjam, dengar. Orang yang meminjam, orang yang berhutang dengan niat tak nak bayar, dengar. Orang yang berhutang dengan niat saja tak nak bayar, akhirat besok Allah akan himpunkan dia dengan penyamun, pencuri, perompak semua. Satu lain. Kenapa perompak, pencuri memang ambil barang orang, niat tak nak pulang. Sama lah dengan orang meminjam tak nak pulang tu. Bab hutang ni memang bawek sikit. Tapi kita macam ni lah, aku maafkan kau, aku pun minta maaf kalau aku dah salah silap. Tentang hutang kau tu, kalau ada duit sok kau bayar lah. Kalau tak boleh bayar, aku nak bayar apa tak, kau nak coki, nak bunuh kau pula. Kalau boleh bayarlah. Kalau ni tak ni, kalau aku mati dulu, kau bayarlah dekat wari-wari aku mana yang ada. Saya cakap. Jadi insya-Allah lapang urusan kita. Ya. Siapa yang minta maaf macam ni kita salah, kita ikhlas minta maaf dengan orang. Aku minta maaf ya. Yalah, dia seorang lagi. Dia pencap maaf tak maaf, itu dia Allah Taala. Sebab kita minta maaf, gugur dosa-dosa kita dah settle. Lapang kita tidur. Dia yang tak, aku sampai bila pun takkan maafkan dia. Orang tu tak selesai dengan Allah Ta'ala. Satu lagi, ayat orang Melayu, biar dia berlutut minta maaf dengan aku akhirat besok. Itu ayat besok. Biar dia merangkak berlutut datang minta maaf dengan aku, dia katakan. Digambarkan akhirat nanti, wahai manusia, sabut nama kita, masuklah kau ke dalam syurga. Baru nak masuk, satu malaikat nanti dulu. Kenapa lah? Dulu kat dunia dia pernah sabut. Dia pernah sabut. Dia sabut apa? Dia pernah sabut, dia ada merangkak minta maaf dengan aku. Aku tunggu situ. Tak boleh masuk syurga, tunggulah. Kawan tu pula kena seksa 1000 tahun. Bila pula je nak merangkak? Nampak tak? Kan payah. Itu sebab lebih baik kita memaafkan. Itu lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mata Allah sekalian, apa-apa pun dalam bab silaturahim ni, saya nak tutup dengan satu hadis yang Nabi sebut. Kalau boleh hafal. Khanang bahasa Melayu ni, khanang. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia akhirat dua-dua kena. Iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main buat silaturahim. Kita putus saudara, sedap dia cakap. Kau ngaku tak ada apa-apa lagi dah, okey? Jangan. Orang yang memutuskan silaturahim, doanya tidak akan dimakbulkan. Amal kebaikannya tergantung. Setiap benda baik dia buat tak berpahala. Mana nak? Baik jangan. Ya, jangan sekali-kali memutuskan silaturahim. Orang dulu-dulu banyak macam tu. Kadang mak, kenapa kita tak baik dengan dia? Entahlah, arwah hantu kau dulu tak faham lah kan. Sebab dia main mewarisi pula, dia sambung je. Mana yang dulu-dulu tu bilang tak, kita ni tetap nak tahu silaturahim. Mana yang boleh baik, kita buat baik. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kasih sekalian, saya faham tu signal-signal yang diberikan. Bila dah beralih-alih cara duduk tu, kejap menuju, kejapnya, kejap tu, faham tu. InsyaAllah. Ya, insyaAllah kita akan sambung lagi topik yang lebih menarik di masa-masa yang akan datang. Janganlah dia sekali panggil. Ya.
Ada lagi pasal akhirat tadi tak habis tu. Jadi korang bagi, jadi dah ada tajuk lain dah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, sepadan-padan tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan merasap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikanlah intan. Tanam-tanam air di laut, sampan kelok beri ke tanjung. Hati tak pandang mulut menyambut, jasa baik, pihak penganjur menyemput rasa nak jumpa.